Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita buat dengan tajuk RBA jawab Dr. Mazhar. RBA itu Ridwan bin Abu Bakar, bukan tentera, bukan diupah oleh DAP dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bukan nak menjawab video yang dibuat oleh Dr. Mazhar dan disiarkan pagi tadi, tetapi saya sekadar nak mengulas apa yang disebut oleh beliau dalam video yang berdurasi lebih kurang dalam 11 minit berkaitan dengan apakah beliau lebih senang terhadap kerajaan Perikatan Nasional ataupun bagaimana. Tuan-tuan, dalam kenyataannya ataupun dalam video tersebut, beliau menyebut berkaitan, beliau memulakan dengan sedikit kronologi berkaitan dengan beliau di antara watak yang menyokong perubahan. Di antara penyebab kepada beliau menyokong perubahan yang berlaku dalam PRU 2018 yang lalu, kata beliau, ialah kerana kerajaan yang lalu, kerajaan Barisan Nasional, kerajaan itu agak sudah duduk dalam keadaan yang ketidaktelusannya dipertikaikan dan sebagainya lah. Banyak perkara yang dipertikaikan oleh beliau. Dan disebut kata kerajaan tersebut adalah kerajaan yang sudah terlalu lama, lalu dia perlu untuk diubah. Dan beliau juga menyebut dalam video tersebut bagaimana beliau pada waktu itu mengambil risiko untuk menulis berkaitan dengan beberapa perkara dalam keadaan yang cukup berisiko pada waktu itu. Sudah tentulah kalau kita dengar dan kita teliti, ia berpunca daripada tidak ada kebebasan pada zaman tersebut. Dan beliau juga menyebut berkaitan dengan beliau menyokong perubahan tersebut, dan bagaimana pada peringkat awal beliau juga menjadi antara tokoh yang memberikan peluang dan ruang kepada beberapa pimpinan DAP untuk berucap di dalam masjid di negeri Perlis. Ya, betul, saya kalau tak salah ingatan saya ada 2-3 orang, antaranya adalah YB Steven Sim, MP Bukit Mertajam, YB Cintong, dan ada lagi, dan antara orang yang sentiasa hadir dalam kuliah beliau di Masjid Alwi adalah YB Chang Mingkai yang sekarang ini menjadi MP Alostar ketika beliau menjadi adun bagi kawasan Indra Kayangan di negeri Perlis. Jadi tuan-tuan, beliau memulakan dengan menyebut kata sebenarnya beliau di antara watak yang menyokong perubahan tersebut, dan wataknya sikapnya untuk bersama dengan tindakan perubahan tersebut adalah berpunca daripada lamanya kerajaan yang telah sedia ada pada waktu itu, dan juga kerana banyak perkara-perkara yang boleh dipertikaikan daripada kerajaan tersebut, apa yang disebut sebagai mungkin kerana ketidaktelusan dan sebagainya yang disebut pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, itu bahagian yang antara perkara yang beliau sebut dalam video tersebut. Yang ni beliau menyebut kata beliau di antara watak yang menyokong perubahan ini, dan ya, banyak tulisan-tulisan beliau sebelum daripada pilihan raya yang menyokong ke arah perubahan dan sebagainya. Bahkan di awal-awal pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu, melalui Jabatan Mufti Negeri Perlis dan juga melalui beberapa pihak juga beliau memberikan kerjasama dan menganjurkan beberapa program bersama dengan pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah. Jadi memang perkara itu berlaku. Di antara sebagai contohnya, ada satu program yang dikenali sebagai seminar fiqh taghyir, tentang fiqh perubahan. Itu juga telah dianjur bersama oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dan juga pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada waktu itu, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah. Jadi tuan-tuan, itu latar belakangnya, dan kita sudah tentu mengucapkan terima kasih di atas penglibatan beliau dan partisipasi pada waktu itu untuk sama-sama
mengemblengkan rakyat bagi akhirnya tercetus satu perubahan, dan sudah tentu dia telah menyebabkan berlakunya satu perubahan yang besar setelah 60 tahun kerajaan rakyat Malaysia dan negara Malaysia tidak pernah mengenali kerajaan melainkan kerajaan Barisan Nasional, ataupun sebelum itu Perikatan, dan setelah itu Barisan Nasional. Setelah itu pada 2018 berlaku satu keberanian, dan pada waktu itu kalau kita ingat, sesungguhnya Pakatan Harapan antara perkara yang dikimpikan pada waktu itu adalah untuk perubahan, dan apa yang dikimpin pada waktu itu adalah untuk mengajak rakyat supaya berani melakukan perubahan, bahawa sesungguhnya kita berada dalam negara demokrasi dan negara demokrasi itu membenarkan kita untuk melakukan perubahan. Dan alhamdulillah pada 9 hari bulan 8 berlakulah perubahan tersebut, yang kita tahu pada waktu itu kalau kita teliti dan perhati betul-betul, sementara Pakatan Harapan mendapat kemenangan, dalam masa yang sama pihak yang bertentangan dengan Barisan Nasional dengan menggunakan isu yang sama, isu yang digunakan pada waktu itu adalah berkaitan dengan MDB, berkaitan dengan ketidaktelusan, berkaitan dengan reform institusi negara dan sebagainya, bahkan tentang pinjaman PTPTN dan sebagainya, itu juga mengambil laba daripada perubahan rakyat tersebut. Negeri Kelantan kekal di tangan PAS pada waktu itu, yang juga lawan dengan Barisan Nasional. Negeri Terengganu juga jatuh kepada PAS, dan PAS telah membuat satu anjakan mendapat kursi yang agak banyak di negeri Pahang Darul Makmur. Negeri Pahang Darul Makmur, Kedah Darul Aman. Dan di Kedah Darul Aman juga kerajaan telah PAS pada waktu itu juga telah mendapat sebanyak 15 kursi. Poinnya ialah dia telah berlaku satu keberanian hasil daripada penggemblingan, dan kita ucapkan terima kasih yang banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam menggerakkan kesedaran rakyat bagi perubahan ini. Semua para ilmuwan, para asatizah, para pendakwah, masyarakat umum dan sebagainya yang sama-sama menggerakkan usaha bagi perubahan masyarakat, dan ia telah berlaku. Kita tahu UMNO dan Barisan Nasional jatuh, di negeri Kedah sampai tinggal 3 kursi, dan semua pihak yang bertentangan dengan Barisan Nasional pada waktu itu menang. Selama ada PAS di negeri Kedah dengan beberapa kursinya, ataupun yang berlaku di negeri Pahang, di negeri Kelantan Darul Naim, dan juga di negeri Terengganu Darul Iman. Artinya pada waktu itu hasil daripada angin perubahan, dan yang diajak pada waktu itu, mai acu sekali kita berubah, dan alhamdulillah telah berlaku perubahan tersebut. Okey, itu poinnya yang pertama. Yang kedua, setelah itu saya bersama Dr. Mazhar menyebut kata dalam masa 22 bulan, 22 bulan itu menyebabkan dalam rakyat hidup dalam keadaan resah. Rakyat hidup dalam keadaan resah. Dan beliau nampaknya menggunakan hujah yang sama. Beliau menggunakan hujah yang sama, iaitulah seakan-akan berlaku ancaman kepada Islam. Islam tidak, beliau sebut tentang isu bahasa. Beliau sebut walaupun kecil adalah isu Zakir Naik. Beliau sebut, saya rasa mungkin isu bahasa itu merujuk kepada tulisan Jawi dan juga penggunaan bahasa Cina dalam sebahagian daripada kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh beberapa pihak kementerian ataupun menteri-menteri yang tertentu, pejabat menteri yang tertentu. Jadi tuan-tuan, beliau menyebut, jadi dalam poin yang kedua itu, beliau menyebut kata sebenarnya setelah 22 bulan ini berlaku semacam rakyat hidup dalam keadaan yang resah. Hidup dalam keadaan yang resah, dan agama setiap hari golongan liberal ini diberikan hak untuk berbicara dan sebagainya, dan dalam masa yang sama beliau menyebut tentang sama ada digerakkan oleh amanah, digerakkan oleh DAP, disokong oleh amanah, ataupun sememangnya ia adalah hasrat daripada DAP itu sendiri. Ulasan saya. Yang pertama, tuan-tuan, selaku satu orang tokoh akademik, ilmuwan
dengan kita tidak merendah, beliau mempunyai segala kelayakan ilmu, ya, dengan selaku seorang tokoh ilmuwan dan mengajak kepada kebebasan, mengajak kepada mau berfikir dan kehendak untuk berfikir. Beliau mengajak kepada kebebasan berfikir dan sebagainya. Sudah tentulah antara inspirasi yang beliau bawa itu apabila rakyat dalam negara Malaysia dan rakyat di masyarakat dalam negara kita ini telah berani untuk mengeluarkan pandangan mereka. Pandangan mereka. Ya, sebahagian daripada pandangan itu adalah pandangan yang kontroversi. Kita akui. Ya, memang bahkan ada pandangan-pandangan kontroversi itu keluar daripada beberapa pimpinan-pimpinan, daripada wakil rakyat. Keluar pandangan-pandangan yang kontroversi. Tuan-tuan, sebagai masyarakat yang mendukung kebebasan bersuara dan kita meyakini tentang kewujudan masyarakat pelbagai, masyarakat yang ada unsur kepelbagaian, maka sudah tentulah kita berikan kebebasan. Kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak, tapi setiap orang mempunyai hak untuk mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan apa yang dia fikir. Jalan ceritanya itu pelbagai. Ada yang mencadangkan A, ada yang mencadangkan B. Sebagai contoh cara spesifiknya, beliau menyebut berkaitan dengan isu Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ini isunya itu juga pelbagai. Ada yang menyebut berkaitan dengan mengecam cara berdakwah beliau. Ada yang menyebut tentang beliau menghina agama lain dan sebagainya. Bahkan ada yang agak ekstrim meminta pihak kerajaan untuk menghantar beliau balik ke negara India, ke negara asal beliau. Ini isu Zakir Naik. Semua orang bercakap. Semua pihak bercakap. Orang yang membela Zakir Naik juga bercakap. Orang yang tak suka kepada Zakir Naik juga bercakap. Dan sudah tentulah pada waktu itu sebagai sebuah parti politik yang hidup di Malaysia dengan suasana Malaysia dan diberikan sedikit ruang untuk berbakti kepada Malaysia pada waktu itu, untuk menguasai Malaysia, maka sudah tentulah kerajaan mengambil tindakan pada waktu itu. Beliau menyebut tentang Zakir Naik ini macam tak selesai. Selesai bukan dengan makna satu penyelesaian yang disepakati secara bersama. Bukan itu. Saya yakin, kerana kita pun tahu ada ungkapan yang menyebut bahawasanya kalau kita nak mendapat keredaan, kita nak mendapat penyelesaian yang diredai, yang semua orang berasa reda, semua orang berasa seronok dengan penyelesaian tersebut, sudah tentulah perkara ini tidak akan dapat dicapai. Ridhan nas ghayatul la tudrak. Kita nak mendapat keredaan semua manusia bersetuju dengan satu keputusan. Sudah tentulah perkara itu adalah cita-cita yang tidak akan dapat kita capai. Jadi tuan-tuan, atas nama isu apapun, kalau kita perhati, dia bukan kerajaan tidak mengambil tindakan pada waktu itu, tetapi sudah tentulah sebahagian daripada tindakannya itu tidak dapat memenuhi hasrat semua pihak pada waktu itu. Tapi secara tindakannya dan progresnya memang ada tindakan yang dibawa oleh kerajaan. Saya ambil contoh Dr. Zakir Naik dengan pelbagai ada yang menyebut, ada yang tak bersetuju, ada yang kata minta untuk dia dihantar balik ke India, ada yang menyebut macam-macam. Tapi tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, kabinet dengan keputusan kabinet pada 23 hari bulan Ogos tahun 2019 telah memutuskan supaya Dr. Zakir Naik tidak dihantar balik ke India. Dan itu penyelesaiannya. Kita akui sememangnya ada pandangan-pandangan yang pelbagai. Ada yang tak bersetuju, ada yang kata dia ini ekstremis agama dan sebagainya. Memang ada pandangan-pandangan itu. Tapi sebagai sebuah kerajaan pada waktu itu, cara penyelesaiannya adalah cara yang kita mempunyai sikap, dan boleh jadi sikap itu tidak dipersetujui oleh pihak lain. Boleh jadi ada orang yang tak menerima penyelesaian tersebut, tetapi kerajaan pada waktu itu telah mengambil tindakan untuk mengurus kepelbagaian pandangan dengan penyelesaian yang ditawarkan, dengan menyatakan bahawasanya Dr. Zakir Naik tidak akan dihantar kembali ke negara India. Okey, contoh apa lagi tuan-tuan? Contoh berkaitan dengan apa yang ditimbulkan resah pada waktu itu adalah berkaitan dengan tulisan Jawi. Itu juga ada penyelesaiannya, yang akhirnya setelah berlaku perundingan di antara pelbagai pihak,
akhirnya diisytiharkan tentang penyelesaian kepada isu yang disebut sebagai isu tulisan jawi itu sendiri. Apa lagi? Isu semua, kalau kita perhati, isu tentang kes adib akhirnya dibawa kepada inquest dan sebagainya, ada keputusannya. Jadi saya tak mau ulas tentang keputusannya dan sebagainya. Cuma yang saya nak sebut, ya, kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Semua masyarakat ada ruang untuk mengeluarkan pendapat. Ada orang pertikai kanan, pertikai kiri. Ya, itu berlaku dalam masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kerajaan pada waktu itu? Maka kerajaan telah mengambil tindakan yang sudah tentu. Dan ini tak akan berlaku dalam mana-mana kerajaan. Bahawa setiap tindakannya itu akan direstui oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Itu yang kedua. Yang ketiga aja, Dr. Mazhar dalam ulasannya menyebut, law ni selepas 3 bulan, beliau sebut kata beliau pun tak tahu berapa bulan dah diambil alih oleh Kerajaan Perikatan Nasional ni. Dia kata lepas 3 bulan ni, nampaknya macam isu-isu perkauman ini ataupun isu-isu tentang penghinaan kepada agama ini apa semua ni, tak bangkit. Sudah tak bangkit. Tuan-tuan. Dan beliau berkesimpulan, itu kerana orang yang memberi ruang kepada penghinaan kepada agama dan sebagainya itu sudah dikeluarkan daripada kerajaan. Orang yang diberi ruang untuk orang yang diberi ruang ataupun orang yang memberi ruang kepada pihak liberal, kepada pelbagai pihak ini telah dikeluarkan daripada kerajaan. Tuan-tuan, Kerajaan Perikatan Nasional ambil negara ini ketika mana kita sedang berhadapan dengan gejala COVID. Ketika mana kita berada dalam keadaan gejala COVID. Dan sudah tentulah setelah kerajaan mengangkat sumpah, 18 hari selepas kerajaan mengangkat sumpah, Perdana Menteri mengangkat sumpah dan beberapa hari selepas itu menteri-menteri kabinet mengangkat sumpah, apa berlaku? Rakyat dikurung. Rakyat duduk dalam rumah. Apakah benar isu ini sudah tidak berlaku? Kita kata sebenarnya kerana orang yang mencetuskan isu tersebut sekarang ini berada bersama dengan pihak kerajaan. Dan orang yang dulu ni pihak kerajaan sekarang ni menjadi pembangkang, tidak mengambil tindakan untuk memanaskan isu tersebut. Kematian kerana pemandu mabuk berlaku. Bahkan kerajaan yang lalu sudah ada ruang, ada usahanya untuk mengemukakan rang undang-undang ke Parlimen kalau sepatutnya pada bulan Mac yang lalu. Artinya benda tu terus berlaku. Siti Kasim tak mati lagi. Dan Siti Kasim dia masih memberikan komentar yang tidak baik untuk wajah Islam. Tapi satu ketika Siti Kasim itu digambarkan, kalau Siti Kasim bercakap, seakan-akan Siti Kasim itu adalah menteri dalam negeri, ataupun seakan-akan dia salah seorang daripada anggota kabinet, ataupun seakan-akan, padahal Siti Kasim bercakap, dan itulah Siti Kasim. Siti Kasim pada zaman Barisan Nasional, Siti Kasim pada zaman Pakatan Harapan, Siti Kasim itulah pada zaman Perikatan Nasional. Cerita apa? Nak cerita berkaitan dengan bantuan sekolah agama. Mungkin satu ketika dulu mereka menyebut berkaitan dengan sekolah agama. Ini antara isu yang dimainkan oleh ISMA, macam mana berlaku ISMA dan PAS dan pembangkang pada waktu itu dan bakal pembangkang dalam 2-3 minggu ni, insya-Allah. Apa yang dia sebut? Dia sebut berkaitan dengan kononnya tidak berlaku pengagihan yang adil kepada sekolah agama rakyat tidak dibantu. Sedangkan yang meluluskan sebanyak 100 juta itu adalah Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. 100 juta bantuan untuk sekolah-sekolah agama rakyat, tahfiz, pondok dan sebagainya. Dan itulah dia wang yang digunakan oleh pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri sekarang ni untuk memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Apa dia sebenarnya, tuan-tuan? Sebenarnya pada waktu itu yang kita rajin sebut, dia ada dua perkara. Satunya adalah fakta dan satu lagi adalah kita sebut sebagai retorik semata-mata. Retorik itulah dimain oleh pembangkang pada waktu itu. Dan pembangkang pada waktu ini, pembangkang yang menjadi kerajaan selama 22 bulan, yang dikecam pada waktu itu, pembangkang pada waktu ini mengambil isu-isu ini secara harmoni. Dan sebab kita tahu, kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai dan masyarakat yang tingkat pemikirannya itu pelbagai. Jadi, kita tidak menjadikan kesilapan satu orang, kesilapan mana-mana warga negara Malaysia untuk kita hujum ataupun untuk kita
tekan dan kita menyebut kata kerajaan ini sudah tidak memberikan perhatian ataupun sebagainya kepada masyarakat umum dan ataupun kepada nilai Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan, ini saya rasa salah satu daripada retorik yang dia juga disambut oleh Sahibus Samaha Mufti Perlis, dan beliau juga menyebut seakan-akan rakyat hidup dan umat Islam hidup dalam keadaan yang gelisah untuk tempoh 22 bulan dan tidak ada sebarang penyelesaiannya. Tuan-tuan, saya nak sebut itu semua adalah retorik. Apa yang disebut 22 bulan dulu masih berlaku pada hari ini, dan dengan realiti kita hidup dalam kepelbagaian. Pada waktu itu tuan-tuan, berlaku apa sikit semuanya disalahkan kepada Dr. Mujahid Yusof Rawak. Disalahkan, ini menandakan kata puak ni tak mau. Tuan-tuan, sebagai contoh, ada kenyataan yang dikeluarkan, kenyataan dalam 3 bahasa. Ada dalam bahasa Mandarin, ada dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama oleh Kementerian Keuangan. Dipanaskan seakan-akan inilah dia. Mereka telah berusaha sehingga ada orang kuat, Dr. Mazhar, yang menyebut jangan sampai jadi India Sia ataupun China Sia. Jangan jadikan sampai tiba-tiba dalam kerajaan ni, Saravanan, yang berhormat Saravanan, Menteri Menteri Sumber Manusia, mengeluarkan kenyataan, bahkan membuat ucapan rasmi dengan rosrum kementerian. Dia berucap di dalam bahasa Tamil. Timbalan Menteri Pendidikan buat ucapan tahniah kepada peribadinya dan dia menulis sesuatu dalam bahasa Cina. Jadi tuan-tuan, perkara itu berlaku, tapi bagaimana sebenarnya digembar-gembur pada waktu itu atas beberapa sikap peribadi seakan-akan itulah menjadi dasar kerajaan, itulah yang kerajaan nak buat dan sebagainya. Jadi itu ulasan saya bagi apa yang disinggung oleh Dr. Mazhar dalam kenyataannya selama 10 minit. Yang ketiganya tuan-tuan, beliau nak menggambarkan, beliau baca ayat daripada surah Ali Imran, qad badatil baghdha'u fi afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka menyebut, keluar daripada mulut-mulut mereka akan perkataan yang tidak baik. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil bitanatan min dunikum. Bitanah ni orang dalam, rakan rapat di kalangan orang yang bukan di kalangan kamu. La ya'lunakum khabalah. Ila akhir ayat. Dan dia sebut kata, sekarang ini mereka cuba menzahirkan apa yang ada di dalam hati mereka. Dia kata satu ketika mungkin dia dan dia sebut tadi mungkin akan ada agamawan daripada amanah yang akan mempertahankan DAP dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak ajak kita bersama, sudah tentu kita sekarang ini hidup dalam keadaan damai. Dia warga negara Malaysia dan kita warga negara Malaysia. Bukankah ayat yang menyebut berkaitan dengan selagi mereka tidak memerangi kita, ketika itu kita dibolehkan untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu melakukan kebaikan kepada mereka dan juga kamu melaksanakan keadilan kepada mereka, selagi mana mereka tidak melakukan memerangi kamu dalam urusan agama kamu. Secara jelasnya tuan-tuan, atas nama gerombolan, mereka tidak mengisytiharkan. Masalah hati mereka kita tidak tahu. Dan sudah tentulah mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah orang yang tidak beriman. Mereka tidak ada Islam. Jadi sudah tentulah kita sebut kata memang mereka tidak mempercayai agama ini benar. Tapi dalam suasana ini secara zahirnya mereka tidak memerangi agama. Mereka tidak mempercayai agama Islam, tetapi mereka tidak mengisytiharkan peperangan kepada agama ini. Mereka tak isytihar. Allah Ta'ala kata, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan juga melakukan keadilan kepada orang yang mereka itu tidak memerangi kamu dalam urusan agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Isunya sekarang ini, kita dan mereka adalah sama-sama warga negara. Sama-sama kita nak memakmurkan negara ini. Ya, kita ada perbezaan sudah tentu kerana mereka beragama lain dari segi pegangannya. Tetapi sudah tentulah waktu inilah kita diajar untuk bertasamuh. Tasamuh kita atas nama agama dan tasamuh kita atas nama Malaysia. Mereka juga perlu bertasamuh.
Sebab itulah mungkin dokumen yang mengikat kita adalah dokumen yang namanya rukun negara. Ya, mungkin mereka ada satu agenda-agenda yang tersembunyi. Mereka parti politik, semua yang masuk politik ini ada agenda yang tertentu. Ada agenda yang tertentu. Jadi kita kata kita tidak boleh menghukum atas asas itu. Lebih harmoni ayat yang dibaca adalah la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ada di kalangan mereka ekstrim, para ekstremis di kalangan mereka, kita kata mungkin. Tetapi secara organisasi, mereka adalah organisasi yang berdaftar. Dr. Nasri juga adalah di antara promotor kepada usaha satu petition untuk mengharamkan Dongzu Persatuan Pendidikan Cina tu. Dia juga salah seorang daripada promotor pada waktu itu, dan dia keluarkan kenyataan. Kita kata ya, dia berdaftar, adililah dia secara adil. Kemudian kalau nak ambil tindakan kepada dia setelah terbukti sesungguhnya dia telah melakukan apa-apa kesalahan di bawah perlembagaan negara, di bawah undang-undang negara, silakan ambil tindakan kepada dia, kerana dia adalah warga negara dan kita juga adalah warga negara. Itu yang, dan saya nak tutup, itu yang terakhirnya, saya nak tutup dengan beliau menyebut, kata beliau mensyukuri atas apa yang berlaku pada hari ini, atas perubahan yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, ulasan saya, sepatutnyakah ataupun bolehkah beliau mengajak kepada rakyat untuk bersyukur di atas pelanggaran sistem? Ya, mungkin ada kelemahan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa tidak bersabar sehingga habis term ini? Kenapa tidak habis penggal ini? Kenapa tidak diajak ke arah itu? Dan beliau mengajak kepada kita untuk bersyukur di atas pelanggaran sistem. Ini pelanggaran sistem, mengambil di tengah jalan. Dan kita tahu proses jual beli, ya, SPRM mungkin sedang menyiasat, tak apa itu urusannya, tapi yang secara umumnya, yang secara zahirnya, yang memang sah, itu adalah kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan, yang menyebut kata semua MP akan diberikan jawatan-jawatan lantikan sebagai pengurusi JLC dan agensi, yang sebahagiannya bukan berasaskan kepada kebolehan, tetapi berasaskan kerana dia MP dan nak menjaga ruang itu, nak menjaga bilangan itu, maka dia perlu diberikan jawatan sebagai pengurusi agensi ataupun pengurusi JLC. Dan ini adalah satu pelanggaran kepada sistem. Kenapa kita bercakap tentang mensyukuri satu perubahan kerajaan yang bukan di atas sistem yang sebenar? Kenapa kita tidak bercakap tentang kesyukuran di atas kerajaan yang dibentuk di atas pelanggaran sistem? Itu soalan saya. Itu yang mungkin untuk perlu sama-sama kita fikirkan. Saya sekadar ulas di situ. Beliau menyebut di hujungnya, beliau syukur kerana dengan perubahan kerajaan ini, maka isu-isu tadi dah tak berlaku. Ya, kita kata tak berlaku. Antara puncanya ialah kerana orang yang mencetuskan dan mewujudkan retorik politik yang tidak tepat dan mewujudkan persepsi yang buruk ini telah berada sebahagian daripada kerajaan. Padahal benda-benda yang mereka polemikkan hari itu masih berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi saya rasa ajakkan kita, mari sama-sama, ya, semua rakyat berhak untuk mengkritik. Sebagai sebuah parti yang memperjuangkan kebebasan berbicara, kita kata ya, boleh mengkritik. Mengkritik tak ada masalah apa. Menyebut tentang apa pun tidak ada masalah apa. Tetapi yang kita kesalkan apabila menimbulkan satu persepsi yang tidak tepat kepada Parti Amanah Negara dan juga kepada kerajaan yang sebelum ini, termasuklah secara umumnya adalah kepada Pakatan Harapan itu sendiri. Saya nak tutup dengan, sekali lagi saya mengulang kepada rakan-rakan ilmuwan, kepada semua para tokoh ini yang telah bersama dengan kita. Kalau di peringkat awal penubuhan Parti Amanah Negara, ada senarai panjang nama tokoh-tokoh ini yang kita bertemu, kita berdialog, kita sama-sama berfikir tentang keperluan
generasi baru dalam parti Islam, parti yang tidak berasaskan kepada fikrah yang jumud dan sebagainya itu, dan tokoh-tokoh ini memang terlibat dalam penubuhan awal, bahkan dalam beberapa beberapa program-program besar kita mereka memberikan kerjasama. Terima kasih atas itu. Cuma apabila timbul kesalahfahaman dan kerana nama Parti Amanah Negara itu diulang sebut sebanyak 3 atau 4 kali, maka saya buat sedikit ulasan. Saya tidak menjawab, saya sekadar mengulas atas kenyataan beliau yang berdurasi lebih kurang dalam sekitar 10 ataupun 11 minit. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita bersama. Minta maaf atas ketelanjuran bahasa, sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Terima kasih banyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.